Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, hari ini sebelum saya teruskan berita terkini, ya pada satu ketika dahulu adalah satu skandal, satu kes yang menggemparkan seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia, sahabat-sahabat semua. Sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita panas hari ini. Terkini, saman 100 juta keluarga Altantuya menang saman. Itu dia sahabat-sahabat semua. Seperti yang saya katakan awal tadi, bahwa skandal ini pada satu ketika yang dahulu menjadi satu skandal yang menggemparkan bukan saja rakyat Malaysia, negara kita, tetapi seluruh dunia. Karena ya ini melibatkan seorang warga saya tak silap Mongolia, kalau tak silap ya, yang bernama Altantuya ya, yang dikatakan dibunuh dengan cara kejam di negara kita. Sahabat-sahabat semua, inilah yang berlaku dan dikatakan juga ramai ya, cerita dan pelbagai lagi mengatakan kononnya ya, situasi dan perkara skandal ini melibatkan orang tertinggi ya pentadbiran ataupun orang nombor satu negara kita pada ketika itu ya. So hari ini sahabat semua, kita mendengar satu perkabaran ya, satu perkabaran yang agak mengejutkan kita, kerana keluarga ini telah menyaman negara kita Malaysia ya, dan juga beberapa individu yang dikatakan ya, dan juga terlibat di dalam pembunuhan Altantuya ini, sahabat semua. Jadi dengan itu saya ingin kita mau mendengar kenyataan berita hari ini yang saya petik ya daripada berita daripada Malaysia kini. Jadi saya ingin membaca supaya kita lebih tahu ya apakah sebenar ya berlaku dalam keadaan ataupun dalam saman ini, sahabat-sahabat semua. Ini dia, Mahkamah Arah Kerajaan bayar RM 5 juta kepada keluarga Altantuya. Jadi keluarga mereka saman 100 juta, tapi mahkamah mengarahkan untuk membayar sebanyak 5 juta ya. Ini adalah berlaku pada era zaman pentadbiran kerajaan ya Najib Razak, sahabat-sahabat semua, bekas Perdana Menteri kita. Jadi saya ingin membacakan kenyataan ini, memang sangat mengejutkan, dan kenyataan ini juga adalah satu yang memberikan ya, dengan mengambil masa yang lama, baru hari ini mahkamah membuat keputusan untuk mengarah kerajaan bayar sebanyak RM 5 juta kepada keluarga ini, sahabat-sahabat semua. Ini adalah satu kerugian besar, tapi apakan daya, kerana ini ya, skandal kes ini berlaku di dalam negara kita, dan keluarga mangsa ini pula menuntut dan juga menyaman negara dengan 100 juta. Ini dia, Mahkamah Tinggi Shah Alam memerintahkan kerajaan dan 3 yang lain membayar RM 5 juta kepada mendiang warga Mongolia. Betul, warga Mongolia Altantuya 1000 yang dibunuh pada tahun 2006. Keputusan Hakim Mahkamah Sivil Wazir Alamaidin Merah yang memihak kepada keluarga Altantuya pagi ini dibuat 15 tahun selepas tindakan sivil difailkan pada tahun 2007. Berlanjutan, sahabat semua ya, sehingga 15 tahun, dan akhirnya hari ini mahkamah memberikan arahan ya untuk membayar seperti mana yang dikatakan. Tiga plaintiff, Seribu Setif dan Altan Sesek Sanjah yang merupakan bapa dan mendiang ibu dan ibu mendiang serta abang Altantuya, Mungun Sagai, bayar jagal memfailkan saman RM 100 juta. Saman itu menyasarkan 2 bekas ya anggota unit tindakan khas Azila Hadri dan juga Sirul Azhar Umar, serta penganalisis politik Abdul Razak Baginda dan juga kerajaan Malaysia. Altantuya dibunuh ya pada Oktober 2006 dan mayatnya diletupkan dengan bahan letupan grade tentera. Mahkamah Jenayah berasingan mensabitkan Azila dan juga Sirul atas pembunuhan dan juga menjatuhkan hukuman mati
pada April 2009. Bagaimanapun, Mahkamah membebaskan Razak daripada tuduhan bersubahat dengan pembunuhan itu tanpa dipanggil pembelanya pada Oktober 2008. Semasa prosiding dijalankan dalam talian hari ini, Wazir memerintahkan 4 defendant turut membayar faedah tahunan sebanyak 5% bagi pampasan RM5 juta serta setiap defendant membayar kos RM25,000 kepada keluarga. Wazir yang juga sebelum ini dinaikkan ke mahkamah rayuan tetapi hari ini mempengerusikan kes mahkamah tinggi memutuskan bahawa keluarga Altantuya berjaya membuktikan saman sivil mereka terhadap 4 defendant berdasarkan imbangan kebarangkalian. Hakim berkata bahawa kedua-dua bekas pegawai polis ini terbukti telah membunuh dengan kejam si mati dalam perbuatan membunuh yang menyalahi undang-undang berdasarkan keterangan beberapa saksi untuk keluarga itu. Wazir berkata keterangan Ketua Jabatan Forensik Hospital Kuala Lumpur, Dr. Muhammad Shah Mahmud menunjukkan bahawa Altantuya ditembak dan diletupkan dengan bahan letupan yang diikat pada badannya yang telanjang dengan letupan kuat menyebabkan serpihan daging dan tulang bertaburan di pelbagai tempat di kawasan hutan di puncak alam. Wazir menyatakan bahawa Razak juga bertanggungjawab kerana dia adalah kaitan penglibatan Azila dan Sirul dalam pembunuhan itu pada akhir Oktober 2006. Sungguh kejam sahabat-sahabat semua. Ini yang mereka lakukan. Kita boleh nampak tidak terbayang bagaimana mereka boleh melakukan semua ini. Hakim menegaskan 2 bekas anggota polis itu tidak mengenali mangsa jika tidak kerana Razak meminta bantuan daripada Azila untuk menangani isu Altantuya cuba bertemu Razak di rumahnya. Wazir berkata juga keterangan semasa perbicaraan Mahkamah Sivil ke atas saman itu menunjukkan bahawa Altantuya dan sepupunya Namira Garilmah datang ke Malaysia pada tahun Oktober 2006 untuk bertemu Razak yang disebut hakim sebagai individu yang menjalin hubungan dengan Altantuya ketika itu. Hakim berkata keterangan Namira menunjukkan Altantuya mahu mengutip bayaran daripada Razak untuk kerja terjemahan yang dia lakukan untuknya di Paris. Bagaimanapun, mahkamah tidak memberikan butiran lanjut mengenai kerja terjemahan yang dilakukan oleh Altantuya untuk Razak. Apakah dia? Wazir berkata Razak dalam penyertaan pembelanya mengakui melibatkan bantuan Azila bagi menangani isu Altantuya mengganggu Razak. Defendant pertama dan kedua, Azila dan Sirul, tidak mengenali si mati sebelum tarikh 19 Oktober 2006 ketika 2 bekas polis itu bertemu Altantuya di luar rumah Razak dan mengiringinya pergi. Terdapat motif yang boleh dibuat untuk defendant pertama dan kedua meletupkan dengan bahan letupan grade tinggi. Satu-satunya kaitan antara defendant pertama dan kedua dengan si mati ialah defendant ketiga Razak, kata Wazir. Hakim itu juga berkata kerajaan yang merupakan defendant keempat bertanggungjawab secara wakil atas tindakan menyalahi undang-undang Azila dan Sirul menggunakan sumber pasukan polis. Peguam Sajid Kaudeo mewakili keluarga manakala Azila dan Sirul tidak diwakili. Peguam Manjit Singh Dillon bertindak bagi Razak manakala Peguam Kanan Persekutuan Zeti Zuriana Kamarudin mewakili kerajaan. Sahabat-sahabat semua, jadi ini antara perkara yang mengejutkan kita hari ini sahabat semua. Akhirnya selepas 15 tahun di mana keluarga kepada mangsa ini Altantuya yang dibunuh dengan cara kejam hari ini mendapat pembelaan. Walaupun sahabat semua, walaupun kes ini kekal menjadi misteri, siapakah sebenar dalang di dalam pembunuhan ataupun dalang yang menjadi kes ini terjadi sedemikian rupa. Hari ini masih menjadi tanda tanya, masih menjadi soal, banyak persoalan di luar sana. Siapakah sebenar dalang yang memberi arahan untuk menghapuskan model daripada negara Mongolia ini, sahabat-sahabat semua. Walaupun cakap-cakap di luar sana mengatakan pemimpin utama negara turut terlibat, tapi ini semua masih dalam keadaan misteri kerana sehingga hari ini kita tidak dapat mencari solusi, kita tidak dapat mencari jawapan kepada persoalan-persoalan yang rakyat sebenarnya ingin tahu apakah sebenar yang berlaku, kenapakah perkara ini berlaku, siapakah yang menjadi dalangnya, dan
Kerana apa, sahabat-sahabat semua? Jadi inilah dia, ya, agak merugikan negara kita kerana hari ini ya diarahkan untuk membayar ya sebegitu banyak ya RM 5 juta, walaupun antara mereka yaitu Azila, Sirul juga, dan juga ada beberapa pihak yang lain juga termasuk negara kita diarah untuk membayar RM 5 juta hasil daripada saman keluarga mangsa ini. Jadi sahabat semua, inilah yang berlaku ya. Memang jawapannya masih misteri. Kita masih tidak tahu perkara ataupun cerita di sebalik semua ini. Bagaimana pula dengan Anda sahabat semua? Mungkin Anda boleh berikan sedikit komen ya di dalam ruangan komen. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kerana bersama dengan Alright Dapat Channel dan juga info dan update yang saya berikan hari ini. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Dapat Channel, sehingga kita berjumpa lagi untuk info-info yang berikutnya. Sekian, bye-bye.